Assalamualaikum guys, kami dari Yunis. Kerasa nak kelakar. Assalamualaikum guys, kami dari Yunis Production. Alright, so hari ni kita akan borak podcast tentang isu-isu semasa iaitu PKPP and sikit tentang Latih Challenge. Okay, sekarang bersama kita ialah ahli baru kita iaitu Adib. Nama saya Adib Haikal. Okay, nama saya Adib juga. Jangan Macam mana ni? Macam ni, ni kita nak ni Adib Haikal, ni Adib Haik. Alright. Lain. So kita akan start Adik. Okay, macam mana tentang PKPP ni buat kau sekarang? Sebagai macam kau kan student lagi kan. So macam mana PKPP ni ada tak efek sikit kehidupan kau? Nak kata efek kat hidup aku, okey lah. Nak kata PKPP, aku rasa better lah daripada PKP sebelum ni kan. Aku faham lah PKP sebelum ni untuk elakkan corona apa semua. Tapi sebagai student lah kan, kerja tambah lagi aku belajar filem. Aku banyak kerja luar. So bila banyak kerja luar, bila PKP aku duduk rumah, nak buat kerja macam ni kan, nak keluar syuting macam mana, nak buat edit video macam ni, video pun tak ada. Faham tak? So banyak kerja, kita orang kena pandai fikir sendiri. Sekarang PKPP ni okey sikit lah, boleh keluar. PKPP. Sorry, silap. Tersasut pula. PKPP. PKPP. Okey lah, boleh keluar dah kan. So aku rasa kerja kita orang senang sikit lah. Tapi still lah, aku harap semua benda COVID, benda ni cepat-cepat lah. Ya. Kita doakan lah ramai-ramai, doakan semoga COVID ni terhapus lah. Amin. Daripada semua negara apa kan. Buat dia ni jadi contoh. Dalam rumah pun pakai mask. Dalam rumah kita pakai mask lah. Bagus ini. Alright. So macam student, kebanyakan student masa kita tahu time PKP dulu kan, ada yang tak boleh balik rumah, kena stay dekat hostel. Time puasa-puasa dulu. Sekarang dah macam diorang dah boleh balik kan. Kau rasa macam even diorang boleh balik, keadaan tu akan senangkan diorang ke ataupun susahkan yang frontliner yang dulu lah, macam cakap jangan balik apa semua? Bagi aku lah kan, macam mana nak kata, masa awal PKP dulu pun semua tergesa-gesa nak balik kan. Sedangkan masa tu lah COVID baru rasa kan. Okay lah, tu yang kita nampak spike dalam nombor-nombor kes masa awal dulu. Tapi sekarang memandangkan kes dah reda sikit, bagi aku lah okey lah untuk masing-masing nak balik. Dah chance nak kena tu dah kurang sikit lah. Aku still ada lagi member-member dekat rumah sewa yang kena. Bukan yang kena. Jangan risau aku kalau yang kena. Tak, diorang still tak boleh nak balik lah. Ni baru diorang boleh plan slow plan nak balik rumah, jumpa family apa semua. Tapi sekarang kan yang aku tengok PKP lepas je PM umum PKPP ni kan, macam sebab sikit aku tengok macam Malaysia dah macam kurang lah, macam selalu pakai mask. Lepas tu kadang-kadang aku tengok orang kat kedai macam tak pakai mask tau. Macam uish, diorang ni betul berani lah kena kan. Tak tahu lah. Lepas tu macam okey lah diorang buat PKPP macam untuk diorang nak naikkan balik ekonomi. Macam kedai-kedai dah berapa bulan lah diorang tak bayar. Ya tu, aku dah banyak lah kedai aku tengok kena bungkus, kena tutup semua sebab dah tak ada bisnes kan. Kedai kau? Tak, bukan kedai aku lah. Alhamdulillah kedai aku tak kena lah. Tapi ada lah kedai-kedai lain yang tak boleh nak survive sebab dah berbulan-bulan. Tapi kalau macam negara luar kejap ke tu. Tapi tak tahu lah. Macam salah satu Korea kejap ke, dia paling sebulan lah PKPB dia. Diorang apa yang aku nampak lah, diorang punya government strict tau pasal benda-benda macam ni. Memang kau tak boleh nak keluar langsung. Kalau kau keluar memang tengok lah. Lebih kurang. So tak nak kata bagus tu, itulah dia agresif sikit. Tapi dengan apa kita tengok, efektif lah. Memang efektif, nak mampus lah. Okay, macam apa beza PKP dengan PKPP? Bukan dalam keadaan semasa lah, macam apa yang kau buat dulu?
Macam PP dulu kau buat apa, PKP kau buat apa. Pengalaman aku lah. Pengalaman kau lah. Macam kita semua memang terkesan tak boleh keluar, tak boleh kerja kan. Ya tu. Aku dulu masa PKP aku ingat. Awal PKP tu kita orang UiTM kena kita orang diberi cuti semester sebulan. So memang sebulan tu kau tak boleh nak belajar, tak ada kerja apa langsung. So memang terperap lah kat rumah. Kau bayangkanlah duduk rumah hari-hari aku bangun, apa makan, main game, tidur. Kat rumah. Kat rumah sewa aku. Aku macam ya Allah, takkan aku nak hidup macam ni hari-hari. Ada setengah orang seronok lah hidup macam tu kan, tak ada benda nak buat, just main game je apa semua. Ada orang okey lah, tapi kalau macam jenis macam aku tak boleh. Aku kena keluar, aku kena Jadi rimas lah kau. Rasa macam mana kata macam tak ada life. Langsung tak ada life. So sepanjang PKP tu aku pandai lah cari apa benda nak buat. Adalah aku shoot apa video sikit-sikit dalam rumah, apa borak-borak dengan member aku, buat kerja juga sikit walaupun masa tu kita orang tak boleh sebenarnya, tapi itulah nak isi masa kan. Kalau PKP sekarang kau macam mana? Kau duduk rumah lagi ke? Kau keluar ke? PKP Sekarang PKP. Sekarang okey lah, apa dah boleh keluar ni, banyak dapat job, apa photoshoot semua, member-member nak ajak lepak mamak, walaupun 2-3 orang je jangan. Tapi sekarang dah Dia sekarang Kementerian Defense of Malaysia lah. Dia punya minister dia cakap dia ada keluarkan yang macam satu table dah boleh lah lebih 4 orang ke apa. Okay lah, tapi walaupun kementerian benarkan tu, still lah jaga-jaga juga lah jarak tu. Tetap jaga-jaga guys. Yes. Sebab kita macam tak nak benda tu sebar lagi lah. Macam kita nak stop kan, kurangkan benda tu. Ni sekarang nombor tengah turun ni, tengah sedap ni, kan nanti tiba-tiba naik balik kan. Kita nak macam tu. Siapa tahu? Tak ada. Kacau. Apa benda tadi aku lupa? Lepak. Aku dah boleh keluar lepak apa semua, dah boleh makan dah. Ya Allah, aku ingat lagi hari tu. Sebelum ni kau tak boleh makan? Tak adalah tak boleh makan, tak boleh makan dekat mama. Tak boleh makan, tak lepak lah. Tak boleh lepak senang kata. Aku ingat lagi apa, baru-baru ni aku keluar pergi Gila Besar. Kalau korang tahu restoran lah dekat sini. Dapat rasa tengok ais kedai lah. Tengok ais kedai, dapat rasa nasi bujang. Memang benda-benda simple kan, tapi bila rasa kat kedai sambil lepak dengan member tu lain tu rasa dia. Sumpah. Aku rasa macam ya Allah, baru keluar dari gua tu. Rasa macam diri baru. So rasa macam diri kau baru nak membesar balik lah. Lebih kurang lah. Okey lah kalau macam tu, sebab aku lain sikit lah. Dia macam PKP dulu yang awal-awal lah. Sebab awal-awal sebelum PKP ni aku dulu intern tau. Sekarang dah habis lah. Lepas tu memang kat rumah tak buat apa lah. Memang aku makan, aku bangun tidur, tengok sikit apa benda yang menarik dekat YouTube kan, ada apa. Lepas tu kita tidur balik, main game balik. Tapi yang bagus PKP ni, dia ada, bagi aku lah, dia ada kebaikan dengan keburukan dia. Salah satu kebaikan dia macam orang-orang yang sebelum ni tak tahu nak generate income daripada macam YouTube ke apa kan, sekarang dah buat. Salah satu macam ni, Pavitra Sugus. Ya doh. Pavitra Sugus bukan gula-gula. Pavitra? Kita panggil Encik Pavitra lah. Encik Pavitra. Korang mesti tahunya. Maaf kalau saya sebut saya salah sebut. Maaf. Saya tak ingat, so saya panggil Encik Pavitra je. Video-video dia pun dah viral lah masa PKP tu. Aku tengok setiap video dia mesti berjuta tu, 1 juta view, 2 juta view. So kira salah satu kebaikan lah yang aku tengok. Lagi satu macam dekat YouTube sekarang, YouTube Malaysia sekarang dah ramai orang yang macam baru nak start buat YouTube ni, lebih ramai. Satu sebab community YouTuber Malaysia ni sebenarnya kecil je kalau korang tengok. Tapi sekarang dah macam makin ramai. Sebab apa? Bukan sebab main point is diorang bukan nak generate income sangat lah, tapi diorang macam nak berminat. Macam kau bosan-bosan kan, takkan kau nak makan ni, nak main game ni, mesti kau bosan kan. So daripada kau buat macam tu, macam
baik kau buat satu yang ada manfaat untuk diri kau. Macam buat YouTube lah, buat YouTube ke, buat tahu lah, masak-masak ke kan. So kira itu salah satu benda yang baik lah PKP. Lepas tu macam sekarang, apa lagi nak sebut-sebut tu? sebut dulu. Aku banyak tengok apa channel-channel kat Malaysia yang muncul sebab PKP, sebab dia orang tak tahu nak buat apa. Betul? Salah satu ni. Salah satu Salah ni satu lah. ni. Ni contoh terbaik lah sekarang ni. Apa diorang daripada awal diorang buat memang saja nak isi masa. Lepas tu lama-lama diorang tengok benda tu dah macam ni kata diorang tertarik dengan benda tu, dah jadi minat. So, jadi macam orang kira sebati lah. Lepas tu tengok channel diorang survive sampai sekarang. Banyak lagi channel aku tengok meletup sebab benda ni. So okey lah, function jugalah PKP sebenarnya. Betul. Selain daripada nak turunkan apa kes-kes COVID kat Malaysia ni, tu juga salah satu kebaikan dia. Tu sebab kita tak expect kan benda ni. Macam apa yang tertulis dalam Al-Quran, setiap yang terjadi ada hikmahnya lah. Dalam bahasa Malaysia aku translate. Kalau aku translate yang ayat Al-Quran tu memang tak ingatnya. Ya tu. Dan kalau tak ada PKP ni, korang tak nampak muka kita orang ni. Betul. So bersyukur. Aku kalau tak PKP, tak buat benda ni, aku tak ada kat sini. Aku ada dekat KL. Buat apa tu? Skip. Okay. Okay lah. Kita tolak tepi apa topik PKP ni. Tak, sebelum tu kan, kau ada tengok video viral satu kat mana, kat Qatar kot, yang macam dia dengan orang laungkan iqamah kan. Dia terus berlari masuk masjid. Sebab time tu Qatar macam kita lah, masjid tak boleh masuk lagi. Tapi sekarang kita dah boleh dalam beberapa orang lah, cuma tak boleh full lah. Tapi yang Qatar memang tak boleh masuk langsung tau. So bila dia dengar iqamah tu, dia memang berlari punya excited. Sebab dah lama tak buka iqamah je tu. Allahu Akbar, sok berlari member rekod. Rupanya yang orang tu bukan orang biasa lah, tapi player NBA ke apa tau. Oh, okay. Tapi tu kira salah satu benda yang macam wow bagi aku. Sebab kita pun dengan iqamah belum tentu hari kau berlari kan. Kau berlari pergi masjid tu kat belakang kan. Tu silat-silat dengan azan tu terbaring. Ya, dia kata lah. Tu kira macam benda tu mengejutkan orang lah. Nanti send kat aku video tu. Nanti kita orang tunjuk. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Okey, tak. Pandai-pandai aku nak cari sendiri. Dia ada video viral tu yang kata tu. Okey. Kita tepikan dulu topik PKP ni. Kalau tak silap aku, kita nak bincang pasal Lati Challenge kan? Dia macam memang apa ni, orang tahu lah sekarang main TikTok kan. Lepas tu macam ada lah concern tentang Lati Challenge ni. Macam tak, apa nak pergi kau Lati Challenge? Sebenarnya kan aku tak tengok video-video apa Lati Challenge ni. So aku tak tahu dia macam everything has changed. Lepas tu ada lah berubah sikit. Okay. Terus ten. Lepas tu ada filter apa hantu itu apa. Tapi ada yang buat filter, ada yang macam makeup betul. Oh, okay. Nak tunjuk kreatif lah tu. Dia macam bagi macam siapa yang dalam industri seni ya, macam benda tu baik atau macam dia ni power tu makeup. So macam apa kata kita panggil masuk dalam team kita kan. Macam ni boleh jadi tukang makeup kita kan, sebab kita pun tak ada makeup. So daripada tu salah satu boleh jadi macam income bagi dia lah, benda yang baik bagi dia lah. Ya, tu. Tapi macam ada jugalah yang kebanyakannya daripada Twitter lah, dengan ada lah beberapa ilmuwan yang cakap Lati Challenge ni tak bagus, haram kan. So macam mana bagi kau? Macam kau tengok benda tu baik ke buruk? Bagi kau lah. Sebab kita takkan borak benda-benda yang khusus tentang agama kat sini. Sebab kita orang pun tak pandai, beberapa pandai sangat. Belum cukup ilmu lagi. So kita akan borak dari segi pandangan kita orang. Macam aku cakap aku Lati Challenge aku tengok gambar-gambar je sebenarnya. Tapi gambar apa? 3GP, MP4 ni tu lah bukan?
Oh tak ada. Itu video bang. Oh okay. Boleh. Tak ada, kira aku banyak nampak artikel-artikel cakap apa latih challenge ni haram. Banyak kontroversi lah kan, benda dah viral kan. Memang kau nampak mana-mana saja Twitter, Insta apa semua. Tapi tak tahu, aku tak rasa nak selami dengan apa yang aku dah tengok. Macam aku cakap lah, bagi aku benda tu seni. Bagi aku benda tu macam mana kata kan kata minat. Kira macam orang tu macam kita lah, saja-saja buat minat-minat kan. Macam kalau kau buat video macam ni, kenapa pula haram kan? Kita bukannya sebarkan fitnah ke, kita buat maksiat ke apa. Kita orang just cakap apa dari pandangan kita orang lah. Bukan dari sudut siapa-siapa, bukan dari sudut contoh ada da'i ke, contoh orang ni memang daripada khusus makeup ke, cakap kat kita orang, mengadu kita orang, tak ada. Bukan. Kita orang bukannya tu. Kita orang borak apa yang dari kepala kita orang ni. Kalau sebab aku dekat fakulti aku, aku belajar dengan budak-budak teater. So teater ni banyak belajar pasal ni lah, pasal art form, teater lah, makeup, props semua. Gitu. Gitu. Latih challenge. Oh okey. Uish. Stop je. Teret. Kau tengok seram ke dia? Kalau aku tengok tak seram lah. Tak seram lah. Macam kalau budak-budak tengok apa ni mama. Ada budak-budak yang tu. Tapi bagi kau yang mana yang makeup tu lah apa, kau rasa benda tu apa orang kata power tak? Benda tu Benda tu power tu sebenarnya. Yang memanglah makeup ada dalam diri wanita macam-macam kan. Macam kau nak pergi kenduri kau makeup, kau nak pergi dating kau dah makeup kan. Itu dikira dalam makeup yang simple lah. So kalau macam yang makeup latih challenge ni, kau tengok ada yang macam simple, ada yang macam kau tengok betul-betul seram tu, itu macam dikira power sikit lah. Sebab dia boleh make up sampai power macam tu. Kau boleh make up macam tu? Kau boleh ke? Kau boleh ke? Aku tanya kau ni, kau boleh ke? Aku marah benda-benda macam ni. Sabar. Okey, balik ke topik kita. Benda tu macam aku cakap, benda tu kita pandang sini. Kalau aku tunjuk apa dekat member-member Twitter aku, mesti dorang apa terpaku punya. Macam benda ni nice kan, mungkin kita boleh ikut dalam maybe teater seram kan. Betul. Mungkin diorang boleh guna benda tu sebagai apa promotion material untuk teater diorang ke apa. Mungkin diorang boleh belajar daripada orang-orang yang buat ni ke. Benda biasa. Tapi sekarang yang ada Mufti dia memang dah keluarkan statement latih challenge ni sekarang kat Malaysia dah kira haram lah. Memang betul-betul haram. Memang betul-betul haram lah. Haram thayyiban. Itu halalan thayyiban. Haram. Haram. Apa-apa yang sebalik halal tu lah. Okey lah kalau macam tu, kita dah tak boleh cakap apa lah kot. Kalau dah mufti kata macam tu. Bukan kita nak argue lah benda ni baik ke buruk ke, halal ke haram ke. Kita just pandangan kita orang yang cakap benda ni adalah macam sebersikit baik dengan buruk dia. Lepas tu ada lah, aku main game PUBG Emulator. Ada satu hari tu aku main dengan team Endon. Aku main random kan, aku main team Endon. Indo tu Maggi. Bukan. Indomie. Okey lah, para pemain daripada Indonesia. Yes, pandai. Okay, diorang macam tanya lah kat aku kan. Diorang voice hello, aku pun voice hello balik kan. Diorang cakap, bang betul ke dekat Malaysia ni diorang anggap lagu latih challenge ni macam munja-munja setan? Diorang tanya kau diorang tanya aku. Aku macam aku siapa kan? Diorang nak tanya kan, aku tahu. Cakap benda yang memang ada kepala aku lah. Cakap ada yang cakap ya, ada yang cakap tak. So macam diorang explain lah kat aku, sebenarnya lagu ni macam lagu Jawa je. Tak ada memang munja-munja setan. Lagipun dia memang orang Islam. Dia orang Islam, dia sini cakap benda ni tak ada apa, benda ni just lagu je. Maybe ada orang kata lah, kebanyakan dari Twitter cakap, weh ni ada rentak macam apa, goyang kuda. Yang orang naik kuda. Kuda kepang. Astaghfirullahaladzim. Kuda kepang. Sorry. Saya tak ingat. So macam ada rentak kuda kepang. So macam yang kita tahu, kuda kepang ni muzik dia macam adalah bunyi seram-seram sikit, macam menggong kan. Tapi macam
kalau korang nak cakap yang Latih Challenge ni ada yang macam gong-gong sikit yang seram tu, lagu kita pun ada. Lagu tradisional kita ada kat main gong. Betul juga tu. Gong yang kecil kan. Ting. Ting. Tak, yang lagi ting 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 ting. Macam gong dia adik-beradik gong kat Gamelan. Mungkin gang ke Gamelan. Gamelang. Yang tu lah. So memang diorang pun macam trigger kat sebab kita cakap lagu diorang puja setan kan. Macam apa kalau diorang pula cakap kita lagu setan? Agak macam orang marah punya. Mesti macam, oi lagu ni mana ada apa kan? Tak ada apa. So macam sama lah. Keadaan dia sama lah. Kau tak boleh nak tolak sana sini sangat. Benda yang sama. Ini nasib baik tak cetus perang. Tak ada perang sebab lagu ke. Mana lah tahu. Dunia kita lain macam sekarang. So sekarang tu lah sebabkan Latih Challenge. Tak tahu lah pandangan korang macam mana kan tentang Latih Challenge ni. Tapi bagi kita orang benda tu ada baik buruk dia lah. Nak pandang terus salah tu tak boleh. Dia macam kau nak judge daripada luar buku. Macam ni? Dia apa peribahasa dia? Orang don't judge a book by its cover. Tapi kalau dalam bahasa Inggeris orang panggil prejudice. Jangan prejudice. Bahasa Melayu ada kan Prejudice. Senang kata orang yang prejudice ni orang yang judge sebelum cukup ilmu, sebelum dia cukup tahu tentang topik yang dia judge tu. Basically itulah. Kira macam kau nampak aku macam ni kan. Kadang-kadang orang nampak kat luar, budak ni nak pergi merompak rumah ni pakai hitam kan. Bukan. Sorry. Sebab aku memang minat hitam. Habis. Sebab kulit pun dah macam ni. Kau expect aku nak pakai putih? Kalau kau jalan-jalan malam-malam orang ingat. Okay. Sambung. Lepas ni cakap pula. Kita nak borak sikit apa kita nak borak sikit? 23 minit. Masa berjalan sekarang. Kita orang sebenarnya dah ambil tajuk. Okay. So pada tajuk ni sebenarnya besar tau. Lepas tu kita orang dah pendek-pendekkan. Sekarang betul-betul kita orang shoot tak tengok apa. Dah memang jadi pendek habis. So dah habis. Pendapat kata untuk yang tengok video ni, please like, subscribe and share. Mungkin korang akan tengok lagi video-video macam ni pada masa yang akan datang. InsyaAllah kita akan bagi konten yang secukupnya untuk memuaskan hati korang lepas ni. Okay? Sebab tu subscribe. Jangan lupa tekan loceng tu supaya korang dapat notification pada channel kita setiap kali kita orang upload video atau buat live. Lepas tu jangan lupa follow Masnah kita. Tak lah. Kan. Okay. So jangan lupa follow Instagram Eunice Production and YouTube Eunice Production on YouTube and Instagram. Dekat Facebook kita tak buat lagi sebab aku tak main Facebook. Aku tak pandai main Facebook. Last main form tu lah. Facebook tu nanti kita baru uruskan. Sebab ramai, banyak sangat kan nak handle. Ingat kita orang berdua je tau. So kalau macam siapa ada nak buat review ke, nak buat macam apa-apa ke yang korang macam tak nak keluarkan bajet besar, kita orang boleh. Serius. Serius. Kita orang serius ni. Serius. Sebab start dari slow-slow, so macam benda ni akan membuka peluang untuk kita orang dalam industri ni. Nak photoshoot, nak buat video, nak keluar shoot apa-apa pun boleh roja. So boleh PM kita orang, akan ada kat bawah ni. Aku akan letak nombor-nombor kita orang. IG lah. So apa-apa korang boleh DM lah kat sana. Alright gang. Terima kasih. Macam mana? Dari Eunice Production. Terima kasih guys. Bye. Ciao.